Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Kali ni aku nak share kat korang tentang Hyundai Staria. Okey, Hyundai Staria ni adalah pengganti, tak silap aku pengganti kepada Hyundai Starex yang dah berapa kali facelift, tak silap aku dah 3 kali dia facelift. Jadi kali ini nampak dia dapat satu pengganti yang serba baru, yang bersaiz yang lebih besar. Jadi dianya baru saja dilancarkan di Malaysia hari ini. Jadi kalau kau nak tahu dengan lebih lanjut, jangan lupa tekan like dan subscribe. Kita jumpa sebentar lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Okay guys, Hyundai Staria ni kita dah dengar sebenarnya agak lama dia punya berita. Okey, kita dah tengok dah dia dilancarkan. Yang paling dekat dia dilancarkan di Indonesia lah. Jadi dengan reka bentuk yang agak unik, yang agak berbeza pendekatannya sebagai sebuah SUV saiz besar. Aku rasa ianya adalah satu kenderaan yang mungkin boleh menarik perhatian pembeli-pembeli lah. Okey, tapi bila tengok harganya, aku rasa ianya agak sukar untuk mendapat jualan yang baik, yang ataupun lebih baik daripada Starex, dan hampir-hampir sukar untuk mencabar Toyota Velfire dan juga Alphard jika itu niat dia. Okey, tapi kalau niatnya setakat untuk memeriahkan pasaran segmen SUV saiz besar, MPV saiz besar, pada aku ianya tak ada masalah lah dengan. Okey, tapi kalau untuk bercita-cita besar, aku rasa ianya adalah satu pendekatan harga yang tak munasabah lah, kerana ianya dijual pada harga RM358,888. Itu bermula sebab ianya ada add-on lagi tau. Okay, ada add-on RM100,000 jika kau nak dapat tambahan jaminan waranti. Okay, nanti aku akan cerita kemudian. Okay, peringkat awal kita nak tahu dia punya enjin. Okay, Staria ni dikuasakan oleh enjin 2.2 turbo diesel. Okey, 2.2 liter turbo diesel yang pada aku bagus, kerana enjin diesel ni selalu mempunyai torque dan kuasa yang lebih baik dan juga lebih power lah. Okey, cuma mungkin ianya mungkin agak berbunyi sedikit, tapi pada aku untuk sebuah kenderaan yang besar dengan enjin yang kecil, penggunaan diesel dan turbo ni, aku rasa itu adalah satu gandingan yang baik yang dapat memastikan penjimatan dan kuasa yang mencukupi untuk menggerakkan sebuah kenderaan super mega ni lah. Okey, dia menghasilkan 177 PS dan juga menghasilkan torque dia ni 437 Nm torque. Jadi torque dia sangatlah besar. Jadi aku yakin ianya mudah untuk menggerakkan kenderaan sebesar ini, dan ianya datang dengan transmisi automatik 8 kelajuan. Okey, tadi dah cakap tentang harganya. RM358,888 adalah harga dengan jaminan 2 tahun dengan 50,000 km. Okey, 2 tahun 50,000 km. Kenapa perlu letak nilai itu untuk jaminan waranti dan tahun dan juga perbatuan? Adakah Hyundai ni sebenarnya tak yakin pun produk ini mempunyai durability untuk pasaran kita? Okey, itu persoalan dia sebenarnya. Kalau kita tak, sedangkan Hyundai, Kia ni adalah jenama-jenama awal yang memberikan benchmark yang tinggi kepada kita punya pasaran dulu dengan meletakkan 5 tahun jaminan waranti untuk kenderaan-kenderaan baru mereka. Tapi nampaknya sekarang ni macam diorang pula yang mengambil langkah mengundur, sedangkan kereta-kereta Jepun dah follow dah diorang ni untuk 5 tahun jaminan dengan unlimited mileage tu. Okey, jadi itu adalah satu benda yang agak pelik lah aku rasa. Okey, dan jika kau nak tambah waranti tu, boleh nak tambah waranti tu menjadi 5 tahun dengan 300,000. Masih lagi ada had, bukan unlimited. 300,000 km. Pada aku 5,000 dan 300 ni adalah amount yang agak signifikan lah. Pada aku boleh lah diterima. Korang perlu tambah RM10,000. Dia akan jadi RM368,888. Hey, korang, kau mampu beli kereta RM358,000
kenapa kau tak mampu nak tambah 10,000 lagi untuk dapat mileage yang lebih lama? Aku bukan salahkan pembeli, tapi aku fikir apa yang Hyundai ini fikirkan. Kalau kau letak harga dia dengan siap dengan unlimited mileage tu 368,888, who's care? Siapa peduli? Kalau orang yang mampu beli harga kereta tu, dia tak pedulilah dengan nilai 10,000 ni. Apa masalahnya? Itu yang aku tak faham sebenarnya. Okey, ke ada yang dia sasarkan kepada syarikat-syarikat perhotelan ke? Okey, mungkin dia anggap diorang ni akan tukar kita setiap 2 tahun sekali. Jadi lepas habis waranti diorang akan jual. Jadi diorang dah jimat 10,000. Aku tak rasa macam tu. Okey, 2 tahun sekali jual kereta untuk hotel-hotel ni. Dan aku tak rasa yang hotel akan beli kereta ni 358,000 untuk bawa kau punya gas dari airport dan sebagainya. Macam tak masuk akal lah. Sedangkan ini adalah kereta, aku tambah lagi, ini di pasaran Malaysia ianya datang dengan konfigurasi kerusi 7 tempat duduk 3 baris. Sedangkan di pasaran lain dia ada datang dengan 11 kerusi dengan 4 baris. Okey, jadi kalau setakat untuk 7 kerusi, aku rasa macam 7 seat, aku rasa tak rasa yang ianya sesuai untuk pasaran perhotelan atau transportation luxury punya. Okey, aku tak rasa itu sesuai. Sedangkan ianya datang dengan Starrec Premium Starrec Premium. Jadi aku rasa ianya sasaran dia adalah untuk golongan bangsawan. Okey, harga yang datang ni adalah dengan 50% pengecualian cukai, kerana ianya datang dalam bentuk CBU dari Korea tak silap aku. Dia bukannya CKD. Okay, dan platform yang digunakan adalah platform SUV Santa Fe dan juga Santa Cruz. Ini jenis truck lah. Okay, dan dia punya pacuan adalah pacuan roda hadapan. Okay, dari segi saiz ianya lebih besar daripada Starrec dan juga lebih besar daripada Alphard dan Vellfire. Aku tak pernah tengok depan-depan lagi. Aku rasa bentuk dia agak bulky lah, besar lah. Dan dia tak menimbulkan aura mewah, tapi lebih kepada futuristik lah, konsep angkasa begitu lebih kurang. Dan tambahan lain, dia datang juga dengan dua pilihan warna untuk chrome tu. Chrome dia boleh pilih sama ada kau nak guna club grey black chrome ataupun tembaga, warna tembaga yang cantik tu, yang macam GR Sport Toyota Vios GR punya grill depan tu. Okey, dalaman dia datang dengan 8 inci infotainment screen. Aku rasa macam 8 inci tu macam kecil kot. Expander boleh dapat 9. Sepatutnya kau perlu bateri yang besar lagi untuk kereta yang sebesar itu. Okey, tetapi dia bagi paparan meter digital sepenuhnya 10.25 inci. Aku rasa ini saiz meter dia, odometer dia sama besar dengan X50 punya infotainment unit. Okey, lain satu dia punya tingkapnya datang 2 layer. Jadi ia jadi peredam bunyi yang agak baik, kerana ianya mempunyai cermin yang sangat besar di kelilingnya. Jadi dengan itu kesannya adalah bunyi akan masuk dalam kereta sebenarnya, sebab cermin ni sebenarnya tak boleh menebat water soundproofing lah. Tapi disebabkan dia bagi 2 layer, jadi ianya ada kesan yang baik untuk mengurangkan kadar kebisingan dalam kabin. Kemudiannya dia datang juga dengan bumbung suria. Okey, dari aspek keselamatan aku rasa ianya sama je dengan kereta-kereta semasa. Sama juga dengan konsep Honda Sensing dan juga Toyota Safety Sense. Dia namakan sebagai Hyundai Smart Sense. Jadi adalah semua yang basic lah, bukan yang basic, yang standard lah untuk jangka masa sekarang ni untuk kereta-kereta moden. Dan cuma dia ada adaptive cruise control tu pun dah biasa sebenarnya. Hampir semuanya ada lah untuk kereta-kereta zaman sekarang ni. Okey, jadi tambahan lagi kalau kau tanya pasal airbag, dia ada 6 airbag. Alright, jadi kau rasa boleh jual tak? Aku secara peribadi rasa Hyundai perlu lakukan sesuatu dari segi marketing, kerana kereta ni adalah kereta yang agak cantik dan agak unik tau dekat jalan raya. Okey, macam mana nak jadikan ianya sebuah kereta yang orang akan beli? Okey, aku tak maksud semua orang. Aku anggap sebagai, aku akan cakap orang-orang kaya akan beli. Okey,
Kalau korang diberi pilihan nak beli Vellfire, Alphard atau Staria, jujurlah dengan harga macam tu, okay, aku rasa orang kaya pun kebanyakannya beli kereta Vellfire atau Alphard tu Recon kan. Dia tak beli baru kan daripada Toyota dan sebagainya kan. Okay, dia orang pun berkira-kira nak beli kereta ni. Jadi aku rasa dengan harga 200,000 kau boleh dapat Vellfire atau Alphard yang full, yang agak tinggi spek dia. Kenapa perlu habiskan 350,000 untuk sebuah kereta Korea? Okay, tapi aku tahu yang ianya punya saiz yang sangat besar dan sangat selesa. Tapi dari segi bentuknya ianya tak cukup elegan. Pada aku lah, tak cukup mewah, tak cukup premium. Dalamannya pun tak nampak macam terlalu premium, dengan penggunaan warna yang kelabu, kerusi coklat, macam tak in lah, tak kena lah pada aku kan. Okay, jadi macam mana strategi kalau Hyundai ni serius nak jual benda ni? Aku rasa jadikan Staria ni sebagai kereta pop culture. Okay, maksud aku gini, kadang-kadang kereta ni boleh naik kerana ianya melambangkan image, culture dan budaya semasa. Okay, macam Alphard, Vellfire lah, semua golongan VIP, artis, ahli politik, kenamaan, semua gunakan kereta ni sebagai kereta yang digunakan untuk pergi event, untuk pergi ke suatu tempat. Jadi sorotan berita dekat TV ni selalu aku tunjuk kereta Vellfire, Alphard ni memang kereta menteri lah, senang cakap. Okay, jadi Hyundai perlu wujudkan situasi itu, dan jangan jadikan ianya sebagai sebuah kereta sewa, kereta hotel-hotel. Dia akan menjejaskan, menurunkan image prestige tau kepada kereta ni sebenarnya. Okay, jadi aku rasa cuba untuk promote kepada golongan artis ke, menteri-menteri ke, atau kerajaan, jadikan ia sebagai kereta rasmi untuk menteri-menteri, okay, ataupun artis. Okay, sebab bila artis ni dia ada kereta macam ni, dia akan show dia punya kereta dalam media sosial tau. Jadi dia akan dapat menarik perhatian orang. Okay, terutamanya artis-artis grade A lah. Kau bagi dia pakai, ataupun jual dengan harga yang special promo ke, ataupun bagilah rebate tertentu kepada golongan-golongan ini, sebab ianya adalah satu publicity free untuk sebuah jenama ni untuk naik. Bila semua artis pakai benda tu, dia akan jadi satu culture atau budaya. Contoh juga macam iPhone. Okay, bila semua artis pakai benda ni, dia akan jadi budaya. Jadi orang akan nak terikut-ikut pakai. Okay, sebaliknya macam Alphard atau Vellfire, bila menteri, artis semua pakai, dia, rakyat pun akan anggap macam tinggi tau dia punya expectation. Jadi semua orang yang MLM ke, ataupun jutawan kosmetik, mesti wajib ada Alphard, Vellfire ni. Okay, jadi sebenarnya kau perlu bentuk, Hyundai ni perlu bentuk satu budaya. Kereta ni adalah kereta kelas atasan. Okay, bagi jutawan ni beli. Bila ramai yang beli, dia akan menaikkan image kereta ni, dan dia dianggap sebagai satu kereta prestige yang ada dalam kelasnya yang tersendiri. Okay, itu cadangan aku lah. Jadi itu je yang aku boleh kongsikan. Jumpa lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum.